pukul 9 malam ya. Alhamdulillah malam ni saya dapat teruskan live seperti yang dijanjikan. Tapi saya belum rakam lagi. Saya kena rakam seperti yang saya biasa buat. Sekejap ya. Sebab awal-awal lagi ni belum lagi nampak siapa yang hadir. Nak ambil kedatangan pun tak boleh lagi. Tak ada lagi yang hadir kan. Here we go. Saya dah start record sendiri. Kalau daripada daripada TikTok sendiri record kalau daripada TikTok sendiri belum lagi ada live selepas daripada beberapa jam lah, ikut berapa panjang live tu baru boleh download. Kemudian macam sebelum ni saya buat semalam 1 jam malam semalam. Jadi download tu lebih pada 1.5 jam selepas baru boleh download. Jadi saya ni jenis orang yang suka buat kerja selepas saya buat, saya suka check terus. Jadi lambat lah kan. Itu yang saya record sendiri. Walaupun sebelum ni record daripada screenshot record tak ada suara. Tapi saya akan terima kasih. Saya nampak orang pertama yang nampak hadir dekat situ, yang join. Kak Lin, apa khabar? Maruku join. Orang yang kedua. Terima kasih ya. Apa khabar semua? Okay, insyaAllah sound check kita pun dah okey. Sebab sebelum ni pun sebenarnya okey, cuma dari daripada ada yang sedang go live together, invite. Kalau orang invite saya, sebenarnya saya nak invite dia sesiapa saja. Sebab saya baru saja bermula, jadi saya ingin mendengar cerita daripada anda. Sebab saya lebih kepada talk show ya, ataupun saya bercakap dengan audience ataupun follower saya. Saya nak kenal follower saya dan juga kita berkongsi cerita lah sesama kita ya. Walaupun tajuk ataupun ID saya dekat sini adalah beauty, healthy and happy, happy skin ya, menjurus kepada kulit, tentang kesihatan kulit. Tapi saya akan buat tajuk khusus insyaAllah setiap hari, setiap malam. Macam malam ni saya nak buat tajuk mengenai mental health ya, ataupun kesihatan mental lah ya. Sebab kesihatan mental pun berkaitan tentang tentang kecantikan juga, tentang beauty, tentang healthy, tentang happiness kan. Sebab seseorang dia takkan happy lah kalau dia tak sihat mental dan fizikal. Okay, saya dah nampak ada 3 menjadi 2 orang ya. Terima kasih yang join dari Malaysia ke semua ni yang join ni. Sebab saya sebelum ni saya ada akaun yang lain tapi saya tak pernah buat live. Jadi rakan-rakan saya dekat situ, saya tak boleh nak berbahasa Melayu masa tu sebab rakan-rakan yang kita bermula daripada grup di sosial media yang lain. Jadi rakan-rakan seluruh dunia kita gunakan bahasa Inggeris. Saya buat akaun ni untuk rakan kita di Malaysia ataupun yang berbahasa Melayu, tak kira lah di mana anda berada. Sebab rakan-rakan saya sebelum ni pun ada yang orang kita kan, orang kita pun banyak dekat bersepah-sepah ya dekat luar negara. Jadi semua ya, mana yang sebenarnya yang duduk di luar negara lagi seronok nak berbahasa Melayu, lagi enjoy untuk bercakap bahasa kita. Sebab bahasa kita ni memang dia takkan sama. Dia takkan sama dengan bahasa lain. Contoh ya, benda yang seronok kan, macam kita nak menunjukkan perasaan kita macam kita sukakan sesuatu pun kan. Kalau bahasa Inggeris tu tak cukup 100% dah bagi saya, ataupun 1000% perasaan tu diluahkan kalau bahasa lain ya. Melainkan kalau macam anda dah biasa, dah tak kisah dah, ataupun dah memang duduk dalam lingkungan masyarakat yang berbahasa berlainan daripada bahasa Melayu. Okey, saya Nisha, talk show saya The Nisha Show bermula. Ini adalah hari yang kedua ataupun malam yang kedua. InsyaAllah saya akan jadualkan setiap hari pada pukul 9 malam. Jadi saya invite, saya jemput ya rakan-rakan saya, follower saya. Sebab saya suka followers sebagai kawan. Jadi anda bebas untuk masuk dalam rancangan saya. Kita berbual-bual. Macam malam ni kita nak bercakap tentang mental health ataupun kesihatan mental. Jadi siapa yang join tu saya tak kisah ya berapa umur anda,
apa pun latar belakang anda, sebab kita sama je, masing-masing ada cerita sendiri dan kita boleh belajar sebenarnya daripada setiap orang yang kita jumpa, setiap orang yang kita dengar, setiap orang yang yang kita tak perasan kadang-kadang orang singgah dalam hidup kita, orang hantar dalam hidup kita, sebenarnya ada pelajaran yang untuk diketengahkan ataupun ada pengajaran untuk kita, cuma kita je tak perasan. Kadang-kadang kita perasan bila dah lama ataupun kadang-kadang dah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, baru kita perasan sesuatu tu dihantar kepada kita ataupun orang dihantar kepada kita untuk kita belajar sesuatu daripadanya. Okey, kalau nak cerita pasal pengalaman ni agak panjang jugalah cerita, sebab saya sendiri saya suka share apa yang spontan lah, segala apa ataupun pengalaman spontan ya. Saya sebagai seorang ibu, seorang nenek juga. Jadi seorang ibu ni sudah pasti menjadi cikgu untuk anak-anak juga kan, menjadi doktor untuk anak-anak kan, segala-galanya ya. Kalau jadi ibu ni segala-galanya untuk anak-anak. Okay, terima kasih. Saya nampak lagi ada yang join ya. Terima kasih join. Sama ada follower saya atau kalau yang belum follow, jom kita follow each other. Saya suka kalau ada yang sudi nak berkongsi ya. Selalunya dekat TikTok ni saya tengok ramai yang suka buat live lewat tengah malam kan. Tapi saya suka buat awal, sebab yang lewat tu saya ada tugas yang lain ataupun urusan lain, dan ada juga yang saya suka masuk live orang lain ya. Sebab sebelum ni memang saya memang masuk TikTok ni untuk saya join live dengan kawan-kawan, dan juga saya post apa aktiviti yang saya buat ataupun perniagaan saya, sebab saya berniaga dari rumah ataupun berniaga dalam talian sejak tahun 2014. Indar Laryanto. Hai, Assalamualaikum semua. Mana yang baru join, dari mana ya? Mungkin dari mana nama-nama yang saya nampak ni, ataupun followers baru saya banyak saya tengok dalam senarai kita ni, ataupun semalam ya, partner baru saya yang join dengan saya tu daripada Indonesia, orang Pakistan yang pernah dekat Malaysia dan berada di Indonesia katanya. Saya tak pasti dia duduk kat mana, sebab dia kata dia tak berapa bahasa Melayu tapi dia boleh berbahasa Melayu. Kita kena impress lah ya, orang yang bangsa asing belajar bahasa kita. Jadi bila kita dengar ataupun saya dengar dia bercakap bahasa Melayu tu, walaupun dia kata mula-mula dia cakap dekat Indonesia, tapi bahasa Melayu dia bahasa kita slang orang kita lah, slang orang Malaysia. Okay, terima kasih join. Jangan segan ya. Cik Suhaila Suzy, saya nampak tadi beberapa saya rakam ya, jadi saya nampak sesiapa yang join ni untuk simpanan saya sendiri, ataupun saya akan kongsikan selepas ni. Saya akan edit beberapa minit daripada rakaman. Saya akan insyaAllah buat sejam ya, sekurang-kurang 1 jam. Setakat ni saya rancangkan untuk 1 jam. Jadi malam ni saya nak bercakap tentang mental health ataupun kesihatan mental. Macam sebelum ni saya mengikuti live kawan-kawan saya, terutamanya doktor ya, sebab kita sepatutnya kalau kita nak tahu sesuatu mengenai kesihatan terutamanya, perlu kita dengar dari yang pakar, orang yang lebih mengetahui, orang yang yang jelas lah ya, maksudnya ya. Kita jangan macam kita kalau nak dengar sesuatu tu, kita perlu daripada orang yang betul-betul mengkaji lah ya, orang yang mengalaminya. Sebab kalau macam doktor ni, macam rakan saya ni, dia seorang doktor, dia surgeon doktor, dan dia invite seorang doktor pakar. Walaupun dia sendiri adalah seorang doktor, tapi dia sendiri dia tak nak menjadi host ataupun jurucakap untuk kesihatan mental ni secara khusus, sebab dia sedar ada lagi orang lain yang lebih bijak daripada dia ataupun yang khusus kepada kesihatan mental ni. Itu yang dia jemput rakan dia yang memang ada kelulusan ataupun kepakaran dari segi bidang dia tu, dari segi mental health ataupun kesihatan mental tadi kan. Itu yang saya nak kongsikan. Sebenarnya ni cerita tahun lepas. Cerita tahun lepas saya ada akaun di yang akaun official. Jadi daripada akaun official tu lah saya dijemput oleh rakan saya untuk masuk
satu rancangan live dengan dua doktor ni. Kawan saya sebagai dia host satu rancangan ni, menjemput Dr. Frid ya, Dr. Frid nama dia. Kami masih berkawan dekat Instagram dan masih berhubung. Sebab kita pada hari ini terutamanya di arena di pandemik je lah ya. Di waktu pandemik ni lah, start pada pandemik ni, ramai yang mengalami tekanan perasaan, ramai yang mengalami kita jangan fikir bila orang tu cakap tentang sakit mental, kita ingat orang tu gila, kita rendahkan seorang kan. Terima kasih, saya nampak ramai yang join. Saya harap boleh stay yang kita akan bercakap tentang kesihatan mental. Dan saya sebelum ni pun sebab saya rujuk kepada yang pakar. Jadi dari situ juga ya, kita nak berkongsi lah ya. Perkara ni sangat penting bagi kita. Sebab di antara 5 orang, ini kajian pakar lah, di antara 5 orang di antara kita ni, seorang akan mengalami ataupun sedang mengalami depression ataupun tekanan perasaan ataupun kesihatan mental yang terjejas ya. Macam saya sendiri, saya ada 6 orang anak, 2 orang cucu ya. Jadi saya titik beratkan tentang kesihatan mental ni sejak saya faham mengenai tahun lepas. Macam sebelum ni saya tak kisah pun tentang mental health ni, kesihatan mental ni, sebab saya fikir macam kita orang Islam terutamanya kan, macam kalau sesuatu tu tak ada kita rasa macam kita boleh hadapi, tak perlu nak kita share dengan orang, fikir macam tu selalu kan, macam boleh buat, rasa macam boleh hadapi, ataupun kita fikir itu adalah tanggungjawab. Itu sebenarnya yang salah, banyak yang salah ya. Bila saya belajar ataupun saya tahu daripada rakan-rakan ataupun daripada mereka yang pakar tentang kesihatan mental, lagi banyaklah yang saya sedar bahawa saya sendiri saya tak sedar saya ada masalah tu, depression ataupun ada satu diagnose tu. Sebenarnya ada yang agak rumit juga, yang saya tak peduli sebelum ni. Itu yang baik kita kongsikan bersama. Sebab bila kita tak peduli, kita tak tahu apa masalah diri kita sebenarnya. Jadi kita tak tahu macam mana nak mengatasi, ataupun kita contohnya lah ya, macam kita ada sesuatu yang kita nak capai dalam hidup kita, tapi kita mengalami kesulitan ataupun jalan yang sangat panjang untuk dapatkan apa yang kita cita-citakan tu. Itulah bila kita fikirkan macam kita nak sesuatu, kita rasa kita boleh belajar. Contohnya masuk kelas kan, kalau orang nak berniaga ni, dia masuk kelas, dia rasa dia boleh dapat apa yang dia nak tu, tapi masih lagi tak capai apa yang dia nak. Sebenarnya ada yang lain kan, ada sesuatu yang mengganggu dia, ataupun diri sendiri ya, self empowerment yang masih belum mantap pada seseorang. Itulah sebenarnya yang saya nak kongsikan, ataupun saya nak anda berkongsi dengan saya. Rancangan ini adalah, ataupun talk show saya ni, saya rakam. Mungkin sebab masih baru ya, mungkin rakan-rakan yang join ataupun yang sertai ini belum bersedia dengan tajuk yang saya berikan. Sebenarnya tajuk ni baru, saya baru dapat beberapa minit sebelum live tadi ni. Macam semalam, saya ingat saya masih lagi nak teruskan untuk berkenalan dengan followers ataupun rakan-rakan saya dekat sini ya, kita beramah mesra. Kemudian bila saya fikirkan, macam bila saya dah start nak buat setiap malam, setiap pukul 9 malam, saya nak buat tajuk khas. Macam semalam saya buat tentang kesihatan, beauty, healthy and happy, dari segi kecantikan kita, kesihatan dan kebahagiaan. Sebab tiga-tiga perkara ni berkaitan. Jadi pada malam ni saya fokuskan kepada kesihatan mental. Sebab kalau kita tak sedar yang kita ni ada dikategorikan mempunyai masalah-masalah mental yang telah didiagnose, ataupun yang pakar-pakar dah kaji, pakar-pakar dah jumpa masalah-masalah ni ya. Selagi kita tak tahu, selagi itu kita ni macam kita tak kenal diri kita.
Macam saya lah, saya senang saya cerita diri saya sendiri ya. Itu sebabnya bila mula saya tahu tu, saya dijemput untuk satu live tu, kita kena confirm untuk jadi tetamu. Masa tu saya hantar email untuk sertai rancangan rakan saya tu, saya untuk maksudnya kita bertanya soalan lah ya kepada doktor tersebut, Dr. Fried tadi yang saya beritahu tadi, Profesor Dr. Fried jadi bila saya dengar tetamu lain dah masuk dulu, dah join kan, bila saya dengar cerita tu, tiba-tiba saya tak perasan benda tu adalah cerita saya sendiri. Terkena pada diri saya sendiri. Sudahnya saya tak join sebab apa? Saya macam baru tahu dan terkejut. Kita ingat kita ni macam okey je, sihat je kan, sihat. Kita tak tahu yang dalaman kita sebenarnya tak sihat. Itu yang paling penting. Kita rasa macam kita sihat dekat luar ya, tapi kita abaikan kesihatan dalaman kita. Itu yang banyak yang kita dengar, perkara-perkara berita yang kita selalu hadapi dah ya, lately, sejak akhir ni ya, benda-benda yang kita tak perasan ada yang menyedihkan sangat tu. Ahli keluarga sendiri kita tak tahu, ahli keluarga kita yang kita nampak baik, tenang ya, sebenarnya menghadapi depression sehingga membunuh diri. Nak sebut bunuh diri tu takut kan, tapi bila dah berlaku kepada seseorang ataupun satu-satu keluarga, perkara ni menjadi highlight lah ya, menjadi, kalau anda rajin tengok TV ataupun lihat rancangan-rancangan yang berunsurkan kesihatan ya, ambil berat tentang kesihatan diri sendiri, mental health kita ni, dia akan tahulah yang terkini macam mana ya, apa yang pihak kerajaan ataupun Kementerian Kesihatan titik beratkan ya. Tapi kalau kita tak ambil tahu, kita tak perasan ya, sampai bila-bila kita tak akan tahu. Terima kasih kepada yang join. Said Hawa ya, Said Hawa ke? Saya agak-agak je ya nama tu sebab saya nampak ringkasan tu. Saya mengalu-alukan anda yang join. Terima kasih. Jadi untuk permulaan sudah pasti ada yang tak bersedia untuk join ataupun untuk saya jemput bersama, bercakap sama-sama, berkongsi kan. Bila saya tengok ada yang saya nak try sebenarnya ya, kalau sebab dekat bawah tu saya nampak ada 2 nama ya, go live together, invite rakan-rakan untuk go live together. Sebenarnya saya suka orang yang volunteer nak join, volunteer. Macam semalam ada yang 2 orang volunteer, kemudian tu ada yang seorang tu dia decline. Tak apa, saya tak kisah, walaupun alamak break my heart lah kalau dia masuk tapi dia keluar balik, dia nak join tapi dia decline kan. Kita rasa macam alamak, tapi sebenarnya tak adalah, saja je. Cuma yang sebenarnya kalau macam rasa segan ya, tak ada apa-apa sebenarnya. Kita bercakap sesama kita ya, kita jangan rasa segan untuk bercakap, memulakan perbualan ya. Memanglah normal lah kalau macam baru lagi rasa segan ataupun tak kenal kan, nak bercakap, kita rasa macam tak dapat nak luahkan ya. Tapi itulah sebabnya perlu suai kenal kan. Suai kenal lah. Macam sekarang ni sesi suai kenal lah. Masih lagi sesi suai kenal sebab saya baru buat. Ini adalah live ketiga saya. Walaupun bermula semalam sebab saya dah start tengah hari, saya dah buat 18 minit tengah hari tu dengan 322 views ya. Saya tengok dekat live center TikTok. Kemudian tu malam, walaupun 1 jam ya, malam kurang sikit daripada yang waktu siang tu. Mungkin waktu siang tu waktu lunch, jadi ramai yang tak live tapi join live ataupun nampak FYP live saya kan. Jadi keluar masuk tu dikira lah, sebab macam sekarang saya nampak yang stay pun seorang 2 macam tu kan. Itu TikTok dikira semualah siapa yang views ataupun siapa yang pernah singgah kan. Tapi saya nampak anda sebab saya sedang rakam, dan kita pun baru nak kenal. Sekarang dah pukul 9.20. Baik, mungkin kalau ada yang stay tu maksudnya ada yang nak dengar juga ya. Saya tak letak tajuk dekat situ, saya tak sempat tulis sebab tadi masa saya tengah setting, saya nak tepat pukul 9. Jadi masa tu saya sempat cuba buat satu post dulu untuk pemberitahuan ya, dekat story tu ada pemberitahuan untuk malam ni kita buat live. Jadi
macam saya lah ya, kalau saya nampak orang lain buat live, kadang-kadang tu bila free kita terasa nak masuk live tu, kita just masuk je kan. Macam tengah malam semalam, sambil saya tengah makan malam tu, saya rasa nak masuk live kawan saya. Kemudian tu kawan saya ni, kita pun tak kenal ya, orang tu dah berapa lama jadi kawan kita, jadi followers kita. Ini akaun yang satu lagi lah, saya masuk dalam live orang. Rupanya dia lalukan kita kalau 7 lagu. Jadi saya pun terus request, sama-sama tu kita dengar. Saya rakam ya, dan saya share, ada dekat post sebelum ni. Jadi itulah sebenarnya tujuan kita dalam TikTok ni untuk ukhuwah, untuk silaturahim. Silaturahim ni kalau adik-beradik kan, adik-beradik saya ataupun ada anak saya seorang yang sekarang dah jadi influence dekat akaun dia baru lagi, sama-sama ya, kita sama-sama join, tapi dia lambat sikit. Lambat join, tapi dia sebab dia rajin belajar ni puji anak sendirilah pula ya. Sebenarnya benda yang baik-baik kita share kan. Kita share sebagai saya seorang ibu ni, kita tak samalah dengan zaman sekarang ni. Banyak benda yang kena tanya anak-anak kan. Jadi ini adalah zaman anak-anak. Kalau saya tak belajar dekat college dulu, tak ambil e-business, saya pun mungkin tak reti juga benda-benda ni semua kan. Okey, terima kasih Edwin Max J. Thank you join. Jangan serik ataupun macam alamak ni live apa ya. Ini adalah live talk show Nisha, The Nisha Show dari Malaysia. Dan anda bebas untuk join bercakap dengan saya. Tujuan kita dekat sini adalah untuk berkawan ya, berhubungan sesama sendiri ataupun connection. Kalau sebab saya ada akaun di LinkedIn, LinkedIn dipanggil connection, kalau FB dipanggil friends kan. FB saya dah tak join dah. Itu zaman tahun 2014 sampai ada 5,000 friends dulu kan. Kemudian tu saya buat akaun baru, kita dah tak macam dulu dah. Dalam Facebook, sebab Facebook start dia iklan dia ya, kos iklan dia tinggi sangat, jadi dia views semakin kurang kan. Cuma friend ni untuk kita carikan kawan kita lah. Itu yang macam saya ni dengan kawan-kawan saya. Terima kasih yang join, yang baru join ya. Kita berkongsi tentang, terima kasih like, kita berkongsi tentang kesihatan mental. Jadi untuk permulaan saya bercakap-cakap, berbual-bual dengan anda, untuk kita selesa ya, untuk saya sendiri selesa dengan anda dan anda selesa dengan saya. Jadi anda tahu lain kali bila saya buat live pukul 9, dah tahu dah saya bercakap tentang hal ehwal semasa, macam tu, ataupun tentang beauty sendiri, tentang kecantikan yang lebih kepada kecantikan semula jadi, produk-produk semula jadi, ataupun produk apa yang berada di keliling kita, bebas lah ya. Asalkan tak lari daripada tajuk beauty, healthy and happy tu, insyaAllah kita dekat sini kita ambil lah peluang tu. Terima kasih yang join. Mana yang belum jadi followers, jom kita follow each other. InsyaAllah kalau saya tengok akaun anda, akaun sebenar, maksud saya macam kita nampak itu adalah akaun yang bukan dicipta. Faham ya, kalau akaun yang bukan dicipta tu. Macam ada satu lagi akaun saya tu, saya baru buat juga, sebab saya suka khususkan satu-satu. Saya sedang belajar tentang niche ataupun pengkhususan yang menyebabkan kita punya viewers ataupun followers kita meningkat atau turun ataupun mendata kan. Itu yang saya cuba belajar. Macam saya tak pergi kelas untuk belajar nak naikkan followers ke views ke kan. Macam anak saya dia pergi kelas. Jadi saya kena belajar dengan dia. Tapi sebab bila dia naik cepat sangat, dia dah jadi influencer cepat sangat, 1 bulan 2 bulan macam tu kan, dah hari ni saya tengok dah 40,000 dia punya followers. Dan dah jadi influencer pun dah banyak peluang dia kena share. Maksudnya macam affiliate program, orang invite dia contohnya macam last week dia pergi ke KL dengan husband dia sebab dapat jemputan dengan wartawan untuk bercakap tentang peranan sosial media dia, macam mana dia boleh naik macam tu kan dengan cepat.
Sampai PA Datuk Alif Syukri pun hubungi dia. Macam itulah kalau kita boleh buat sesuatu yang cepat memberi perhatian pada orang ramai. Maksudnya macam di sini anak saya ni dia memang peniaga. Sebelum ni dia ada perniagaan dia sendiri, macam perniagaan buat tudung ni. Dia buat dekat sebelum pandemik kan, kita boleh buat di luar kan. Saya tak boleh nak sebut perkataan yang mungkin akan report ke TikTok. Ada perkataan larangan yang tak boleh sebut dekat sini, so saya tak boleh sebut. Tapi tentu anda faham ya, kalau macam perniagaan sebelum pandemik kita bebas kat luar, kemudian perniagaan setelah ataupun semasa pandemik kita masih lagi pandemik tak selesai, belum habis penuhnya. Jadi perniagaan pun berubah corak lah. Begitu jugalah dengan anak saya. Saya dah lama saya beritahu dia tak payah ada di luar lah. Maksudnya kesian kat dia kan, dia banyak keluar kan. Better buat dekat dalam web ataupun kita buat di rumah. Inilah saya nak cari ayat yang tidak kena ban atau tidak kena report kan. Itulah saya nak belajar tu, dan juga saya berkongsi dengan anda juga. Sebab ramai dekat sini peniaga-peniaga juga. Okey, terima kasih yang join. Saya nampak ada kekal kat situ 2 viewers. Terima kasih juga. Jadi saya pun masih belajar macam anda juga ya. Kalau macam anda dah pro, mungkin tak singgah dekat sini, mungkin sibuk dengan tugas masing-masing, betul kan? Kalau macam orang tu dah ada dia punya perniagaan dia sendiri ataupun tak free. Kalau orang tu dia free ataupun dia rasa macam apa yang ada malam ni dalam TikTok kan, ramai kita macam tu. Jadi kalau macam anda free, anda ada masa, anda rasa macam nak bercakap dengan seseorang, jadi saya jemput kat sini. Okay, terima kasih yang join. Erin Hashim ni follower saya ke? Okay, hi. Okay, baik. Sekarang kita dah 9.28. Saya akan teruskan lagi dalam 32 minit untuk mencukupkan satu jam ya. Sebab saya ada target. Apabila saya buat sesuatu, saya ada target. Jadi sebelum ni saya buat sebenarnya saya nak buat 30 hari sahaja di FB live. Setiap hari saya buat konsisten, start pukul 12 sampai pukul 1 macam tu, 1 jam di Facebook masa tu. Tahun lepas lah. Yes, tahun lepas. Kemudian tu rakan saya cadangkan saya memberi cabaran untuk 44 hari. Saya buat tajuk masa tu. Sebelum tu saya akan tulislah dekat ruangan saya akan post lah apa tajuk hari tu kan. Jadi ramailah rakan-rakan niaga. Masa tu saya dengan Forever Living. Masa tu saya aktif dengan Forever. Saya masih ahli. Sebenarnya saya ni jenis orang yang susah nak buat produk orang lain. Memang payah sebab saya suka produk saya sendiri. Saya ada target saya sendirilah. Sebab kalau kita buat produk orang ni untuk kita belajar bagus, ataupun kalau produk tu bagus untuk kita nak berjimat ataupun kita belajar daripada rakan-rakan kita kat dalam tu. Sebab tim yang saya dapat ni adalah tim yang bagus tim yang hebat ya, yang macam Forever Living ni, apa kebaikan dia ataupun kelebihan dia punya sistem dan environment dia. Sampai sekarang walaupun saya dah tak aktif kat sana sebab saya dah jadi ahli semua hidup. Sebab asalnya begitulah, saya join tu sebab untuk diri saya sendiri ya. Untuk produk tu sebenarnya produk dia sangat bagus untuk kesihatan saya. Kemudian saya aktif balik tu sebab saya nampak dekat situ keperluan masa tu untuk anak saya kan, budak-budak nak exam, dia tak sihat. Inilah berbalik kepada tajuk yang saya cadangkan pada hari ini, iaitu mental health ataupun kesihatan mental kan. Jadi anak saya ni dia tingkatan 5. Itulah bila pandemik melanda Malaysia kan, anak-anak saya biasa duduk dengan saya daripada kecil sampailah saya berpisah. Anak-anak saya memang duduk dengan saya memang minta dengan bekas suami secara baik kan. Satu lagi, kita tak nak susahkan dia, kita dah tahu kita yang jaga anak kita dari kecil. Jadi bila anak tu dah besar kan, anak tu dah biasa dengan kita, jadi anak tu jadi ikut acuan kita lah. Itu yang saya tak nak bagi dekat dia kan. Sebab memang tugas ibu lah yang paling sesuai ataupun paling dekat dengan anak kan. Itulah bila pandemik berlaku ni, kebetulan masa tu anak-anak saya pergi rumah ayah dia. Jadi tekandas dekat sana tau. Itu yang menyebabkan kami terpisah.
dalam tempoh masa yang lama. Walaupun dekat satu bandar yang sama, tapi kalau kan masa tu semua faham ya, masa memula pandemik tengah teruk sangat kan, di mana kita terkandas tu dekat situ, kita memang tak boleh keluar, tak boleh untuk jaga kesihatan diri kita dan orang lain kan, tak nak menjejaskan orang lain. Jadi itu yang menyebabkan anak sini dia tertinggal ya. Nasib baiklah dia bersama-sama ya, ada, sebab anak saya 6 orang, jadi tiga orang kat sana, 3 lagi dengan saya. Yang 3 orang lagi itulah, bila dia tak duduk dengan saya, dah jauh daripada saya kan, macam mana saya nak tahu ya apa yang dia hadapi, apa yang inilah yang penting ya, tentang kesihatan mental yang penting pada anak-anak. Macam saya asyik tengok anak-anak tu macam mana kan, daripada kecil. Saya tak perasan diri saya. Kemudian bila saya dah dah jumpa apa yang saya hadapi, ataupun sebenarnya kalau kita jumpa doktor pakar benda tu diagnose kan, tapi bila saya dah tahu, saya tak perlulah saya nak pergi jumpa doktor lagi, sebab saya dah tahu daripada doktor sendiri kan, daripada rakan doktor kita sendiri. Jadi cerita tadi tu anak saya tak sihat. Itu yang menyebabkan saya join satu produk tu ataupun satu perniagaan untuk saya dapatkan percentage dia ataupun keuntungan mendapatkan produk tu secara jimat lah kan. Itulah kita ambil peluang macam tu kan. Dalam masa yang sama kita bergaul dengan orang yang positif ya, yang sentiasa aktif dalam perniagaan dan bercakap dengan siapa yang saya nak masuk. Assalamualaikum. Jangan. Assalamualaikum. Pelan-pelan cakap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. How are Thank you. Boleh? Alhamdulillah. From where? My from Malaysia? Myanmar. And you? Sorry? Where you from? Myanmar. Myanmar lah. Myanmar. Oh, Ya. boleh di Malaysia? Ya, boleh. I am 2 years old. Okay. Okay. Hebat. Baru follow saya. Terima kasih follow. Saya cakap laju faham ke saya kena cakap perlahan? Boleh faham? Boleh. Faham. Boleh. I can understand. You tell me, I can understand. You can. Okay. Alhamdulillah, I can understand. How long you been in Malaysia? Sudah berapa lama tinggal dekat Malaysia? 2 years old. 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun. Mana yang bercakap tadi tak nampak? Which one Salim? Which one Salim Ya. Khan? Yeah. You are Salim Khan. Bukan lah. My name is Nur Kamal. Saya nama Nur Kamal. Kalau bahasa Myanmar, my name apa dia? Sorry? Dalam bahasa Myanmar, how to People- say my name? This one Pakistan and my from Myanmar. Oh. So which part in Malaysia you stay? Di mana? Duduk dekat mana tu? Saya Zuhur Baru Puntian. Di mana? Ya. Zuhur Baru Puntian. Oh, Johor. Pontian Johor, Ya. betul? Awak dulu Bekerja dekat Oh, mana? di mana? Bekerja Puntian lah sini. Saya kerja Zuhur Guru. Okay. Thank you for following me. Sorry? Thank you for following me. Thank you as friend. My followers is my friend. Bagi saya, followers adalah kawan-kawan saya kat sini. So, bila kita buat live, every night we will akan buat live lah macam ni. Pukul 9 hingga 10. So, you can join. You can invite your friend also to join. And I hope you can share your experience in Malaysia. Today we talk about mental health or kesihatan mental health. Kesihatan mental. Maybe you want to talk
anything, you want to talk something about mental health ataupun kesihatan fikiran kita lah, kesihatan kita, kesihatan pemikiran kita. Macam you dekat Malaysia, jauh daripada keluarga, right? Jadi macam mana you right. control yourself ataupun nak menjadikan sentiasa positif lah, macam mana? Cuba cerita sikit. Faham kau itu Ustaz. Sorry, tak dengar itu. Sini cakap-cakap tak dengar. Tak dengar? Okay, Ya, awak banyak cakap. okay. For beginning, apa perasaan masa mula-mula datang Malaysia? What do you feel? Saya datang ini 2019. Aha. And then what do you Janganlah. feel? Jangan lepas tu. Siapa-siapa bakal masuk. Saya ini kawan itu lepas tu. Nama dia kau kah? Boleh share dengan kita. Ada 4 orang dekat sini kan. Boleh share. Saya rakam kita akan post balik selepas ni. Jadi apa yang kita bualkan akan saya post balik. You can dengar balik. I will post this conversation. Baru. Ceritalah what's Mana your balik? feeling? What's your feeling when you Mana arrive Malaysia? Do you feel happy? You feel Ya. excited? You feel maybe you sad? Cakap Melayu man boleh lah. Itu bye-bye cakap lah. Jangan laju-laju. Cakap itu Melayu, jangan laju-laju. Itu yang saya tanya. Faham tak kalau saya cakap laju? Kalau saya cakap perlahan-lahan, Dia tak baik. apa. Sini request. Kan? Apa perasaan Encik Salim dengan rakan tadi masa mula-mula datang Malaysia? Ya betul. Mahal datang Malaysia. Betul. Mula-mula datang tu macam mana? Kawan bawa ataupun dah tahu tentang Malaysia nak datang? Ada orang bawa ke? Sini ada sini Malaysia saya punya family ada. Saya punya papa mon ada sini, saya punya abang mon ada itu. Saya punya papa bawa sini. Balik. Tak apa, kita santai je. Dia tak faham. Awak pun cakap dia tak faham lah itu tak. Dia tak faham, tapi You saja dia cakap itu karena Malaysia sini siapa bawa. You saja tak faham. Dia tak faham kakak cakap itu. You sini sendiri datang ke you punya kawan bawa. Jangan Dia tanya jauhi itu. orang. Nanti cakap-cakap dia apa cakap. Jawablah. Dia Okay. mentara pandai lah itu. Dia apa tahu. Janganlah. Nanti dia cakap siapa cakap. Bekerja Di sini sebagai apa? Malaysia sendiri datang dia cakap. Ya. Ya apa you cakap lah. Nanti dia jawab. Lepas cakap awak buat cakap itulah. Kakak cakap dia sama. Dia cakap itu apa pun saya mentara paham itu. Cakap. Kerja apa? Oh, kerja rumah repair. Berapa lama, berapa jam kerja satu hari? Satu hari berapa? Dia 8 jam, itu mana tak 8 tahu. 8 jam lah. Macam office lah. 8 jam. Kemudian tu ramai Ya. family dekat sini. Ya, saya ada kerja ramai family sendiri dekat sini. dulu saja. Dia repair saja. Saya sendiri kerja bisi bro. Paham? Faham. Ya, sini kerja. Okey, saya balik lah. Ya, dia ini tak paham lah. Dia cakap mana apa
Itulah dia. Handphone charging tak ada lah, itulah. Dia faham tu. Tapi nak cakap je. Betul. Nak cakap balik susah kan? Tak susah. Tapi itu masalah. Handphone charging habis lah. Tengok. Okay, syukriya. Ya, Mr. Salim. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Bye. Kan balik rumah lah. Lepas tu sini datang lah. Terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, lain kali kalau Allah video buka. Allah. Okay, bye. InsyaAllah. Syukriya. Bahut syukriya. Okay, bye. Okay, bye-bye. Okay, thank you. Bye. Macam mana? Dia dah enlightenkan saya. Saya nak tekan mana pun. I'm sorry. Dekat sini kita bercakap tentang kesihatan mental untuk malam ni. ID saya mengenai beauty, healthy and happy. It's about our kecantikan, kesihatan dan juga kebahagiaan. Tidak termasuk kebahagiaan I need girlfriend, ya. Sebab bila cik nak cari girlfriend, carilah girlfriend yang dekat luar, yang nampak secara berdepan ya. Saya tak perlu boyfriend, saya tak perlu boyfriend pun. Sebab saya dah ada anak, dah ada cucu. Saya cuma perlukan kawan dekat sini. Dan juga saya jemput untuk menjadi tetamu saya. Kita ada sekarang 9:43 malam. Ada masa lagi untuk rakan-rakan kita mana yang boleh join lagi, yang nak join kita. Oh, okey, saya belum follow lagi Salmahan. Thank you for follow. Maknanya dia follow bila ada dalam, bila saya buat live ni. Jadi kita baru lagi saya baru follow dia. Okay, terima kasih. Dan anda juga yang join ya, siapa yang masih ada dekat sini, terima kasih juga. Likes akan datang. Anda boleh suggest ataupun memberi cadangan tajuk-tajuk ya, sebab ini adalah talk show ataupun rancangan perbualan kita ya, perbualan antara saya dengan rakan-rakan saya, rakan-rakan baru saya dekat sini dari tak kisah dari mana tempat di mana-mana yang khususnya berbahasa Melayu. Saya nak yang berbahasa Melayu. Saya prefer ataupun saya pilih bahasa Melayu sebab saya nak berkenalan dengan lebih ramai orang kita. Macam sebelum ni saya dalam sosial media ni daripada tahun 2000, lebih awal lagi sebenarnya, sejak saya belajar kat college. Jadi bila kita dah belajar dekat belajar dalam bidang e-business, internet kan, jadi saya lebih kepada international lah ya. Kita merantau ke seluruh dunia melalui internet. Itu yang menjadikan saya banyak kawan-kawan dalam talian ya, yang kita gunakan bahasa Inggeris. Walaupun saya punya bahasa Inggeris pun taklah perfect sangat ya, saya masih belajar sebab saya lebih suka berbahasa Melayu. Dan saya nak orang ramai ya lebih menggunakan bahasa Melayu ataupun mengenali bahasa Melayu. Sekurang-kurangnya tahu sebut terima kasih, apa khabar kan, macam tetamu-tetamu yang pernah datang kat Malaysia. Cuba macam kawan saya ni lah ya, dia duduk dekat Malaysia, dia pernah duduk dekat Malaysia 6 bulan bercuti, duduk 6 bulan ya, berehat betul-betul sebab dia seorang doktor pakar. Inilah percutian yang saya pernah dengar yang paling lama sekali. Paling lama pun saya pernah dengar klien saya dulu 1 bulan dia duduk kat Penang. Tapi yang ni 6 bulan, tetapi sepatah bahasa Melayu pun dia tak tahu masa tu. Jadi bila dia jadi kawan saya ajar dia bahasa Melayu. Jadi masa saya join dia punya rancangan ya, masa tu dia rajin buat live ya, banyak acara lah, talk show, ada kalau weekend buat game night. Jadi kita guna bahasa Inggeris dan juga bahasa masing-masing semasa permainan tu. Itu yang saya gunakan peluang tu untuk orang tahu bahasa kita, untuk orang tahu bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu ni jika anda tak tahu ya, sebenarnya di Rusia ada sebuah universiti yang mempelajari kesusastraan Melayu
Jadi pelajar kat sana begitu fasih berbahasa Melayu. Itu yang saya sangat-sangat kagum ya. Kalau orang tahu bahasa kita, orang tahu budaya kita, orang tahu cara hidup kita kan. Sedang kita ni tak tahu sepatah Arab. Kadang kita gelak aja orang. Macam tadi tetamu saya daripada orang Pakistan, orang Myanmar. Kita dengar kan, boleh bercakap bahasa Melayu. Dia kata saya memang cakap laju. Sebab saya kena kontrol cakap perlahan-lahan. Sebab saya memang ruangan ini untuk saya sendiri belajar bercakap perlahan-lahan, belajar sesuatu yang baru untuk diri saya juga. Talk show untuk saya dan rakan-rakan saya, untuk saya memperoleh manfaat, untuk saya belajar bercakap dengan perlahan. Ini saya belajar seumur hidup sebab proses belajar dia seumur hidup. Saya belajar untuk bercakap perlahan ni memang dah lama, memang daripada dulu saya nak bercakap secara perlahan-lahan ataupun macam ikut skrip lah ya. Macam dulu zaman sekolah saya kalau saya nak berpidato tu saya mesti ada kertas ya. Kertas tu kawan lah, mesti kena ada something kat tangan. Kadang-kadang tu kita pegang je something, ada sesuatu kat tangan so kita boleh cakap. Sebab kertas tu adalah ingatan untuk saya supaya saya tak lari tajuk ataupun tak rasa gugup ataupun dapat bercakap dengan baik. Waktu itulah barulah saya bercakap mengikut apa yang saya tulis ataupun dah rancangkan. Kalau macam kita masuk debate ataupun perbahasan, kita ada tajuk, kita mungkin masa tu kita ada idea lain, kita main cakap je kan, ikut idea kita masa tu. Ataupun sebab kita tak tahu apa soalan daripada pihak lawan kita, itu yang menjadikan kita bercakap ikut cara kita sendiri. Tetapi kalau macam ada sesi-sesi tertentu yang perlukan bercakap macam ucapan kan, itu yang kita perlukan note. Macam saya tulis note tu sebiji satu-satu, tak buat ringkasan supaya saya tidak tergelincir bercakap. Sebab saya memang dah biasa cakap laju. Jadi bila saya dijemput untuk jadi tetamu, saya pernah bergiat cergas dalam satu persatuan ya sebelum ni. Saya sebagai pengacara untuk persatuan kita. Jadi kita jemput ramai tetamu-tetamu kita macam golongan lah ya. Itu yang saya mesti kena belajar cara. Masa tu bila saya baca sesuatu tu, contohlah ya, macam kalau kita baca pantun, macam mana kita baca pantun, ikut rentak pantun tu kan. Macam tu juga bila saya bercakap masa saya jadi MC dulu, profesional MC, saya buat skrip saya sendiri, dan saya ikut apa yang saya rancangkan, mengikut apa yang saya tulis. Masa tu lah ya, memang saya macam tak jadi diri saya sebab saya ikut apa yang saya tulis ataupun saya plan ya. Macam mana kita nak menaikkan tetamu, macam mana kita nak nak sampaikan apa isi yang kita nak sampaikan. Okey, ada masa lagi lebih kurang 10 minit. Terima kasih kepada anda yang join sekali lagi. Mungkin ada yang ada masa lagi ni nak bercakap-cakap sikit dengan saya kan. Kita bercakap sebagai kawan dan kita bercakap perkara-perkara yang bermanfaat. Maksudnya macam malam ni kita bercakap tentang kesihatan mental. Jadi tajuk itu yang kita akan perkatakan ataupun manfaat itulah yang kita akan kongsikan. Sebab kalau sesuatu tu ada pengisian dia, kita berharap lebih ramai lagi mendapat manfaat ya. Lebih ramai lagi boleh dibantu sebab kesihatan mental sangat penting. Dia boleh mempengaruhi cara hidup kita, boleh mempengaruhi kesihatan kita, boleh mempengaruhi rakan-rakan kita di sekeliling, boleh mempengaruhi kerja kita ya, mempengaruhi keluarga. Macam saya boleh mempengaruhi, kalau macam saya tunjukkan saya sedih contohnya kan, ini benda yang basic. Tunjukkan sedih pada anak nampak kita sedih, anak pun akan sedih, betul. Itu sebabnya ni. Okey, ada yang nak join. Hai. Hai. Assalamualaikum.